bagaimana kita mengharapkan pihak PDRM dapat membantu siasatan ini. Yang pertama adalah soal aliran wang yang berlaku ataupun money trail. Sebagaimana yang kita tahu, kontrak yang melibatkan LCS ini melibatkan beberapa layer ataupun lapisan syarikat. Manakala kita tahu juga syarikat-syarikat yang didaftarkan ini ada juga syarikat fake ataupun palsu yang seakan-akan dengan syarikat di luar negara. Money trail pasti ada. Duit itu telah dikeluarkan. Yang disebut pembelian sehingga 210 juta ringgit tadi, maksudnya transaksi itu telah berlaku. Sekiranya dana tersebut ataupun wang itu tidak dimasukkan kepada syarikat yang sebenarnya, mana duit itu hilang? Mana duit itu pergi? Perkara yang kedua, kalau kita lihat bahawa penjelasan mantan Timbalan Menteri Pertahanan tersebut menyebutkan bahawa beliau menjadi Timbalan Menteri sehingga tahun 2013. Manakala kontrak LCS ini dimuktamadkan pada tahun 2014. Yang sini saya bagi pihak kami, pihak saya sendiri, kita nak tengok sama ada kalau nak kata selaku Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu langsung tidak tahu pasal kontrak LCS, langsung tak tahu projek yang akan dilaksanakan itu sesuatu yang agak luar biasa. Maksudnya kalau rancangan itu kita tahu letter of intent itu ditandatangani sejak tahun 2011. Maksudnya yang kita syaki, yang kita harapkan pihak polis dapat bantu adalah untuk mengesan sebarang elemen konflik of interest. Kerana dari segi beliau sebagai pemegang amanah penjawat awam, beliau mungkin tahu, sebab saya rasa bukan mungkin, memang pasti tahu selaku Timbalan Menteri tentang perancangan LCS ini, mana mungkin sampai masa dia kata dia tak terlibat. Perkara yang ketiga, kalau kita tengok dari sudut selaku Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu, maupun kalau nak dinilai beliau selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika ini, sudah pasti sebagai Menteri Kabinet, beliau perlu mengisytiharkan harta beliau. Bagaimana seseorang yang dikatakan memiliki saham-saham di luar negara tidak dapat dikesan dalam proses saringan menjadi menteri. Kalau kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, pemimpin UMNO, Barisan Nasional bersatu ketika dalam soal pemilihan calon, dikatakan tidak boleh mempunyai ataupun bersih kononnya dari segi integriti, bagaimana individu ini boleh dilantik sebagai menteri? Bagaimana parti politik tersebut, tak kira Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional, boleh endorse pelantikan beliau? Dan bagaimana soal saringan yang dibuat oleh Perikatan Nasional yang Tan Sri Muhyiddin umumkan secara terbuka, kata ada saringan soal integriti, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Dia akan kata Dr. Latif ini dulu bertanding dalam UMNO 2018, tetapi bagaimana kamu boleh terima beliau untuk menjadi wakil rakyat, izinkan masuk rumah kamu, dan adakah Tan Sri Muhyiddin berani bagi komitmen kerana nak masuk pilihan raya ini sama ada nak biarkan ataupun memberi ruang kepada individu yang sama untuk mewakili Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Dan yang keempat adalah